Baik, sejak berlakunya dan juga tibanya COVID-19 di Malaysia ini, kita melihat bagaimana kesan berantai itu dihadapi oleh ekonomi Malaysia sekaligus memberikan impak yang cukup mendalam dan terkesan sekali kepada rakyat Malaysia. Setahun yang lalu, kita memperkenalkan pakej prihatin dengan keseluruhan peruntukan bernilai 305 bilion ringgit. Itu adalah berbeza dengan peruntukan belanjawan 2021 yang angkanya jauh lebih tinggi terbesar dalam sejarah. Bagaimanakah nilai yang besar ini pada akhirnya dalam tempoh setahun diterjemahkan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan rakyat dan juga penyediaan pekerjaan kepada rakyat? Saya nak bersama dengan penganalisis ekonomi Dato' Dr. Madeline Burma. Assalamualaikum Dato', boleh dengar saya? Dato', selamat petang. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Dato', setahun pakej prihatin ini 305 bilion sudah pun kita peruntukkan. Ditambah pula dengan belanjawan 2021 yang besar juga, 300 lebih bilion juga untuk kita bangunkan kembali ekonomi. Ramai yang berpendapat bahawa sepatutnya pertumbuhan 2020 menjadi tahun yang teruk, sepatutnya lebih rendah, tetapi kita mencatatkan negatif 5.6%, paling rendah sejak 1998 kalau kita boleh katakan. Adakah ini mencerminkan kejayaan pakej prihatin yang kita laksanakan sepanjang tempoh sukar tersebut? Okey, terima kasih ya. Memang kalau kita lihat ya, dalam masa setahun di mana Malaysia telah dilanda pandemik COVID ini, berbagai usaha telah dilakukan untuk memastikan tiga perkara ni. Yang satu ialah supaya kehidupan rakyat, kelangsungan kehidupan rakyat itu terjamin ya, supaya mereka masih lagi boleh hidup, mungkin tidak seperti sebelum COVID berlaku, tapi bagi setengah individu itu adalah satu pernafasan bagi mereka ya. Okey, itu nombor satu melindungi kehidupan rakyat. Nombor dua ialah peniaga. Kita lihat ya bahawa lebih 80% di negara kita ini adalah perusahaan kecil sederhana. So kita melihat bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan ini dapat meringankan khususnya dari segi modal pusingan mereka untuk memastikan bahawa perniagaan ini masih boleh dia boleh sustain untuk beberapa ketika. Dan yang ketiga yang kita juga tidak lupa ialah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. So tadi ada disebutkan kita mencapai pertumbuhan yang rendah. Sebab kalau kita lihat memang antara kalau kita tengok angka ni bukan saja KDNK yang menurun, tetapi juga you tengok kadar pengangguran. Kita melihat kadar pengangguran yang paling tinggi ialah pada kuartal kedua ataupun suku kedua tahun 2020, di mana ia mencecah 5.1%. Kedua lebih tinggi sebelum ini kita lihat 7.1% pada tahun 1997-98 krisis. So ini kali yang kedua kita melihat angka yang begitu tinggi. Jadi bantuan yang diberikan, kita ada 5 stimulus package tadi yang disebutkan yang membawa nilai 305 bilion, tidak lagi termasuk dari bajet tadi. Saya dengar bajet akan ditambahkan lagi. Maka kita lihat di sini bantuan yang diberikan ini memang dia dapat meringankan khususnya kelangsungan hidup ya. Kita lihat jumlah rakyat yang dapat memanfaatkan dari prihatin. Kita lihat pertama prihatin, kita ada prihatin perusahaan kecil sedara SME, kita ada penjana, lepas tu dia ada juga kita prihatin. Sampai saya dah pening kepala dah sekarang nak tengok banyak. Ada 5. Yang the last one yang kita dengar ialah permai. Sekitar 30 bilion yang diperuntukkan ataupun lebih kurang hampir 22% daripada keluaran negara kasar kita. Ya, itu dulu untuk permulaan. Dato', bagaimana untuk kita melihat ini analoginya kalau boleh saya berikan ya. Kita tidak hanya mahu memberikan ikan kepada orang ramai, kita mahu memberikan mereka pancing. Tapi pada masa sama kita mahu pancing mereka ini berdaya tahan lama untuk kalau pergi keluar mancing itu bertahan lama, boleh tangkap ikan lebih besar dan sebagainya. Ini juga kita ingin mahu lakukan dalam konteks ekonomi. Daya tahan itu kita mahu wujudkan. Dalam keadaan semasa pakej-pakej ini, adakah cukup menyokong mereka untuk meningkatkan daya tahan mereka sekiranya ada lagi wabak, ada lagi krisis dan sebagainya, kejutan luar dan sebagainya, mereka boleh mengharungi dengan lebih berdaya tahan selepas ini? Okey, sejujurnya daripada apa yang saya lihat ya, kalau kita lihat pakej-pakej yang diberikan tu, memang dia adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah jangka pendek. Sebab
rakyat yang mengeluh, yang habis peluang pekerjaan diberhentikan, perniagaan berhenti, ada yang pergajian terpaksa tutup, kedai dan sebagainya. Ekonomi menguncup. Jadi apa yang diberikan dalam masa yang dikatakan 305 bilion itu memang tujuan semata-mata kalau kita lihat ya ialah untuk memastikan bahawa rakyat kita terus kelangsungan hidup. Tadi yang kedua, bisnes berniaga. Tetapi dalam jangka masa sederhana, yang lebih penting ialah vaksin. Itu mengapa alasannya saya antara orang, lagipun umur saya dah mencecah lebih 60 tahun, saya layak untuk vaksin itu. So, jadi bagi saya sangat-sangat menghargai apa yang dilakukan, iaitu untuk memastikan rakyat Malaysia mendapat vaksin COVID-19 sebab ini akan membawa kita ke tahap yang kedua, pemulihan ekonomi. Dicampurkan juga dengan usaha yang kita katakan ialah pemulihan ekonomi, iaitu seperti mewujudkan peluang pekerjaan, memastikan sektor-sektor ekonomi dipulihkan semula. Kalau vaksin ini tidak diperkenalkan dan juga apa yang kita panggil immunity kelompok ini tidak wujud, sebab ramai orang tak percaya vaksin ini boleh berlaku, maka kita akan terpaksa melakukan lockdown kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima sampai bila-bila, dan kerajaan memang tidak ada pilihan lain. Saya rasa dah tak boleh lagi dah bantu sebab 305 bilion ini pun saya rasa cukup besar. So jadi bermaknanya kalau nak dikatakan boleh melonjak membawa mereka untuk menjadi keadaan yang sedia kala, bagi setengah businesses sekurang-kurangnya mereka boleh bernafas balik. Ya, bagi saya. Doktor, secara ringkasnya, saya berbaki 2 minit lagi. Bagaimana untuk kita melihat kerana industri untuk setidaknya 4 tahun mendatang, 2 ke 3 ke 4 tahun mendatang, hanya berfokus kepada menyediakan peluang pekerjaan berbanding soal gaji. Bermakna kita akan melihat soal gaji itu akan stagnan untuk setidaknya 3 ke 4 tahun mendatang. Bagaimana perkara ini harus difahami oleh orang ramai? Okey, memang kalau selagi kita menggunakan model yang sedia ada, iaitu kita masih lagi ekonomi yang mengutamakan pekerjaan yang berskala, skill, kemahiran rendah dan kemahiran sederhana, maka selagi itu gaji kita akan tidak tinggi. So kita apa yang dilakukan, kerajaan telah melonjak ke arah digital ekonomi. Dan itu akan boleh membawa peluang kepada rakyat Malaysia untuk melonjakkan sedikit pendapatan mereka.